Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita punya podcast ni kita nak cerita tentang wish list daripada industri otomotif dalam bajet yang 2023 ni lah, apa yang dia orang nak. Jadi kita dah cuba minta pelbagai syarikat untuk beri wish list dan kita dapat balik daripada dua syarikat yang besar lah, iaitu daripada Proton dan juga daripada UMW Toyota. Uh, dia menariknya, dia ada dua komponen besar kat sini lah. Macam untuk Proton, dia ada komponen local industry, macam mana dia nak bantuan dari segi R&D, pembangunan dan sebagainya. Tapi yang lain tu ialah insentif untuk kenderaan elektrik. Macam agak banyak juga lah, banyak dia memang minta insentif untuk kenderaan elektrik lah. Jadi ini kerana insentif yang diberikan ni pendek sangat dan nampak jelas bahawa bila semua orang minta insentif untuk kenderaan elektrik ni dipanjangkan, bermaksud itu adalah satu benda yang memang mereka nak buat tapi memerlukan masa yang lebih sikit. Jadi kita akan go through dua part ni dan juga saya nak bagi satu penghujung saya punya wish list untuk bajet 2023 ni. Macam mana kita nak pastikan kita berganjak ke zaman elektrik ni dengan lebih bagus lagi lah. So, pertama sekali kita tengok ni komponen yang EV daripada Toyota dan Proton. Jadi yang pertama sekali ialah semua orang minta dipanjangkan lagi lah tempoh pengecualian cukai import dan juga excise duty untuk battery electric vehicle dan juga untuk CKD punya BEV. Yang peliknya kat sini pada saya lah, macam Toyota dia tak beritahu sampai bila lah dia nak minta extend tu. Proton dia beritahu dia nak extend sampai bila. Jadi dia kata duty exemption on import CBU EV to be extended to December 2025. Dan untuk locally produced EV ke Disember 2027. Untuk CBU ni sampai Disember 2023 sebenarnya kerajaan bagi, dan untuk CKD punya EV sampai 2025. So dia minta penambahan 2 tahun saja. Jadi saya rasa macam tak cukup ambitious lah. Kalau saya minta 10 tahun kan. Nah, nak dapat berapa tak tahu lagi. Tapi kalau minta 2 tahun takut dia tak bagi langsung. Itu saya macam pelik sikit bila Proton minta. Dia macam sangat berhati-hati untuk minta agak sikit lah dia minta kan. Dan juga Proton minta all related supports to be extended until December 2027, which include charging infrastructure dan personal income tax deductible. Jadi dia juga minta bantuan terus daripada pihak kerajaan, insentif untuk membantu pembangunan rangkaian pengecas dan juga kalau kata you nak pasang kat rumah, dan juga untuk subscribe kepada charging infrastructure, pada charging system ataupun charging network, dia nak minta pengecualian cukai pendapatan lah. Yang itu memang kerajaan bagi sekarang ni 2,500, tak silap saya sampai 2025 lah. Tapi rasanya mungkin boleh minta sekali saja. Hari itu kalau kita dengar wish list daripada My EV Owners Club, dia minta digandakan benda tu kepada 10,000. Dan kemungkinan juga boleh kalau 10,000 tu kita pecahkan 2,000 setahun sepanjang 5 tahun. Jadi you boleh ada subscription untuk charging network yang maksimum RM2,000 dan boleh dapat tax incentive selama 5 tahun. Itu satu cadangan yang pada saya lah. Semua cadangan ini diminta ni bagus. Cuma tak begitu tak begitu besar lah apa yang dimintakan. Hanya setakat 2 tahun untuk extension CBU EV itu, dan untuk CKD EV sampai 2027 saja. Yang peliknya dengan yang Proton ni pada saya pelik lah, kerana dia orang pun bawa masuk kereta Smart tu masuk ke Malaysia tahun depan, penghujung tahun depan, suku keempat, awal suku keempat tahun depan. Jadi sampai 2025 maksudnya ada 2 tahun lebih je untuk dia betul-betul nak push benda tu, which saya rasa tak cukup masa lah untuk kita nampak satu anjakan besar. Tapi tak tahu, mungkin Malaysia ni kita punya anjakan berlaku lebih besar lagi. Untuk Proton juga dan Toyota, dua-dua juga minta insentif untuk EV ni dipanjangkan kepada hybrid electric vehicle, plug-in hybrid dan mild hybrid. Itu Proton minta untuk PHEV, HEV dan juga mild hybrid lah. Untuk Toyota pula dia minta CKD insentif untuk hybrid electric vehicle. Dia tak minta untuk plug-in hybrid. Yang ini memang tak pelik sebab memang kita tahu Toyota sebelum ni kita dah pernah bersembang dengan dia orang,
Dan Toyota memang cakap daripada hybrid yang ada sekarang, dia orang tak akan ambil satu lagi step ke plug-in hybrid, dia akan hanya terus lompat ke electric vehicle. So that's why saya nampak kat sini dia orang tak minta insentif untuk plug-in hybrid sebab memang dia orang tak ada perancangan untuk bawa masuk plug-in hybrid. Dan saya rasa Toyota pun memang macam tu, tak banyak sangat kereta dia yang plug-in hybrid, dia memang daripada hybrid terus ke EV. Dan ini saya dalam hal ini saya rasa plug-in hybrid ni adalah satu teknologi yang mengelirukan. Mengelirukan macam mana? Sebab apa yang kita dapati kajian-kajian yang dilakukan ke Eropah terutamanya menunjukkan bahawa plug-in hybrid ni dia kalau you tak rajin charge, dia punya fuel economy adalah lebih teruk daripada kereta ICE biasa. Kerana untuk plug-in hybrid ni dia punya bateri dah agak besar. Some of yang plug-in hybrid ni bateri sampai dah ada 10-15 kilowatt. So bateri tu dah berat dah. 10-15 kilowatt ni dah macam saiz bateri untuk city car. Untuk yang EV city car dah memang bateri saiz tu. Macam Citroen Ami, Wuling Hongguan, semua lebih kurang bateri dah saiz tu dah. So bateri itu sendiri berat dan dia ada selalunya elektrik motor yang cukup besar untuk menggandakan ataupun lebih daripada menggandakan kuasa yang dihasilkan oleh enjin. Sebagai contohnya kalau you tengok semua high performance hybrid daripada Mercedes-Benz, daripada BMW dan daripada Volvo, memang prestasi dia kalau bateri dah habis sangat-sangat lemau berbanding dengan prestasi bila bateri dah dipenuh dengan charge. So di sini kita tengok bahawa plug-in hybrid ni kalau tak di charge, dianya akan teruk sebab bateri dan motor tu adalah berat. Dan pengalaman ini daripada kawan-kawan yang pakai kereta ni sendirilah. Jadi saya ada seorang kawan dulu dia pakai 330e. Jadi bila dia pakai 330e tu, masa tahun pertama tu dia rajinlah duk charge. Tapi dah masuk tahun kedua dan tahun ketiga dah malas nak charge dan ada pula bateri pun pernah rosak sekali dan dah tukar. Bukanlah kata BMW tak tukar elok semua, tapi dia dah jadi malas nak charge. Jadi bila dah malas nak charge, kereta tu pun dia duk macam tu lah. Jadi dia punya fuel economy dah tak cantik dah lah. Towards the end tu pasal dia dah boring nak charge. Jadi ada penyudahnya bila dia tukar kereta, dia upgrade pergi 530i biasa yang tak ada hybrid sebab there's no point. And now dia punya fuel economy better daripada yang sebelum tu bila dia tak charge dan kereta tu membawa bateri. So plug-in hybrid ni memang hanya sesuai bila kita nak charge dan saya tak nampak ada keperluan sangatlah kat situ untuk increase ataupun nak tambahkan ataupun panjangkan lagi insentif untuk plug-in hybrid. Terutama sekali bila kita dah tengok data daripada Europe di mana dia orang kali ni bila nak buat mileage punya test ataupun fuel economy punya test, dia dan emission punya test, dia orang kena nak revise balik all the numbers yang manufacturer bagi untuk plug-in hybrid sebab dia rasa tak tepat kerana in real life terlalu ramai yang tidak mengecharge kembali. Kemudian Toyota juga minta nak panjangkan Green Technology Tax Incentive kepada lebih daripada 3 tahun lah. Dan dia juga untuk include battery BEV dalam list of qualifying asset for Green Technology Tax Incentive. So Green Technology Tax ni dia separate pula lah untuk company dan sebagainya. So dia nak minta BEV tu masuk dalam situ juga. Dan juga Toyota minta BEV charging station patutnya ada insentif ni samalah dengan apa yang Proton juga minta lah. Proton kata incentive for hybrid vehicle shall accelerate learning process of new energy vehicle familiarization and usage adaptation by consumers. Kalau kita rasa kita boleh sediakan charging network AC at least 7 ataupun 11, 7 ataupun 11 kilowatt di merata-rata dan kita punya pattern of usage berbeza daripada pattern of usage dekat Europe, dan maybe plug-in hybrid okey. Tapi cadangan Proton yang insentif untuk hybrid ni akan mempercepatkan proses pembelajaran untuk new energy vehicle untuk syarikat kereta tu. Ada sedikit kebenaran dia lah. Di mana saya rasa memang perlulah dia orang bagi sedikit insentif untuk membantu syarikat kereta yang tak pernah bawa hybrid ni untuk mencuba. Terutamanya syarikat-syarikat kereta yang berada di segmen harga lebih mampu milik lah, sebab kat situ jarang kita nampak ada teknologi hybrid. Kerana teknologi hybrid ni hakikat dia ialah dia agak mahal lah, kerana memerlukan dua sumber kuasa dan dua jenis teknologi. Jadi bila you nak adakan dua-dua jenis teknologi itu, penggabungan tu
ada macam duplication of cost lah kat situ kan. So memang that's why kita tak pernah nampak macam Toyota ataupun Daihatsu membuat kereta hybrid dalam segmen K-car dia ataupun segmen kereta paling mampu milik, sebab memang tak berbaloi. Syarikat macam Volkswagen mungkin terpaksa buat kereta-kereta macam tu, macam Volkswagen e-up semua tu, kerana dia tak nak kena denda. So kadang-kadang benda ni a little bit confusing bila kita tengok, kita kata macam kenapa you tak tengok ke Volkswagen buat hybrid kereta. Dekat Europe dia pasal dia ada denda yang quite spesifik. Bila you kenakan kiraan carbon emission company wide, dan kalau dia melebihi sekian-sekian had, denda dia banyak. Jadi untuk dia orang kadang-kadang berbaloi untuk you buat kereta hybrid walaupun margin tu sikit, sebab nak kurangkan you punya total corporate carbon emission. Jadi di situ dia orang nak dapatkan pengecualian ataupun supaya tidak dikenakan denda. Jadi kat situ kadang-kadang dia punya the way the tax incentive is structured juga agak penting untuk mengelakkan kita daripada kena game dengan auto industry. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku sekian lama di Eropah, dan antara satu punca Dieselgate tu sendiri berlaku ialah kerana insentif cukai tu sendirilah. Jadi insentif cukai tu terlalu berat ke arah memaksa syarikat kereta mencapai tahap karbon yang sangat rendah tanpa memikirkan sama ada ianya realistik, tanpa memikirkan sama ada ianya boleh dilakukan dengan kadar pembelanjaan R&D yang sedia ada. Jadi syarikat-syarikat kereta kadang-kadang mungkin terdesak, kemudian dah kelulusan dah keluar, dah tak boleh nak bantah, tak boleh nak bangkang. Pasal kalau you tengok tiap-tiap kali dia orang nak tingkatkanlah daripada Euro 4 ke Euro 5, Euro 6 dan Euro 7, syarikat kereta akan sentiasa cakap mereka memerlukan lebih masa dan memerlukan lebih wang. Tapi you tak boleh dengar juga 100% syarikat kereta cakap, pasal dia orang mesti akan cakap macam tu punya. So itu yang berlaku every time. Tapi mungkin dalam keadaan ni expectation yang tak realistik dikenakan, dan apa yang berlaku ialah syarikat-syarikat kereta banyak yang menipu dia punya carbon emission bagi mengelak dikenakan denda. Dan ini Dieselgate tu ialah yang kita tahu Volkswagen, tapi sebenarnya hampir semua syarikat kereta terlibat dengan penipuan emission ini. Jadi bermula daripada Dieselgate, lepas tu kita buka another whole kind of worm. Bila regulators nampak begini caranya, hampir semua syarikat Jerman semua mengaku kata dia orang buat, tapi tak mengaku bersalah, bayar denda lah, okey kita bayar denda. Dan di Jepun pun hampir banyaklah syarikat kereta macam Hino pun baru kena. All the Japanese company pun mengaku dia orang punya numbers tu maybe a little bit tak betul lah. So benda-benda macam ni kita kena be very careful and be very clear lah apa yang kita nak buat. So insentif-insentif yang kita bagi ni kena ini cara yang betul. Sebagai contoh saya nak cakap ialah kita bagi insentif untuk sekarang ni dua benda utama lah yang menyebabkan ataupun menghalang anjakan kita ke EV ialah satu, harga kereta EV itu sendiri kalau terlalu mahal orang tak mampu nak beli, dan kedua yang orang sebut ialah infrastructure charge ataupun rangkaian charge tu tak cukup banyak, jadi susah kalau kita nak beli kereta nak charge kat mana kan. Jadi yang harga tu of course kerajaan dah bagi insentif pelepasan cukai import dan duty excise, so harga dah boleh turun lah. Selebih beyond that kerajaan nak buat apa kan, dia dah bagi zero dah, dan juga zero road tax. So dia tak boleh nak buat apa lagi, dari situ dia dah bagi maksimum lah. Sekarang terpulang kepada syarikat kereta untuk membawa masuk lah produk-produk yang lebih mampu milik. Itu pasal discussion mengenai produk-produk mampu milik ni memang sedang berjalan dekat EV punya task force, di mana dia memang bertanya kepada syarikat-syarikat kereta dan juga pengimport kenapa tak ada kereta elektrik mampu milik. So itu sedang dicuba, dia nak cuba selesaikan lah. Tapi yang keduanya ialah rangkaian pengecharge. Jadi rangkaian pengecharge ni dia tak banyak orang meminta. Macam contoh kat sini kalau you tengok pun ada satu item je dekat sini ataupun dua item je. Dalam banyak-banyak ni ada satu ataupun dua item je dari tiap-tiap syarikat yang bercakap tentang insentif untuk charging network. Sebenarnya insentif untuk charging network ni adalah mungkin sama penting atau mungkin lebih penting daripada insentif untuk kereta mampu milik itu buat masa sekarang lah. Sebab apa buat masa sekarang ni kita kena build the charging network dulu. Dan apa yang kita perlukan ialah satu charging network yang robust, yang betul cara dibinanya. Dan the only way kita nak pastikan charging network ini dibina dengan betul dan bukan dibina dengan cara untuk mendapatkan grant ataupun mendapatkan bantuan kerajaan ialah dengan memberikan hak insentif tersebut kepada pengguna akhir.
Maksudnya kalau kita nak bagi insentif untuk charging network, jangan bagi duit terus kepada charging network operator. Itu saya rasa satu kesilapan besar lah. Kalau kita start bagi duit secara terus kepada operator rangkaian charge, ini akan menjadikan masalah. Sebab nanti dia akan hanya banner lah. Dia tak kira kat mana lah pasal janji you banner you dapat. Tak mau macam tu. Jadi kalau kita bagi insentif tu kepada pengguna, sebagai contohnya macam MyEV Owners Club minta RM10,000 kan, mungkin spread over 5 years, so setiap tahun you boleh ada RM2,000. Jadi kenapa saya suka idea macam tu ialah yang pertama sekali dia bukan one off. Bila dia one off dan you tak boleh nak make correction bila you buat mistake. Kenapa saya kata macam tu? Okey, macam ni, kalau kata you hanya dapat insentif sekali je RM2,500 dan setahun lah you boleh dapat lah insentif tu. Okay, you park your insentif dekat network ni. For example lah, I don't know lah macam mana kat network ni. Satu ni subscription tu dalam a few hundred je lah. So you letak kat situ and then lepas tu you dah tak boleh claim sekali je katanya kan. Dan the rest of it you pasang charger kat rumah dan you claim untuk charger kat rumah. Okay lah. But kalau kata network yang you pilih tu sebenarnya dia tak letak, dia ataupun tak banner dia punya rangkaian kat tempat-tempat yang betul, dan you tak ada cara nak incentivize yang lain. Tapi kalau kerajaan bagi insentif untuk charging infrastructure tu kepada kita pengguna dan kata okay, kita bagi you RM10,000 over 5 years, so every year you boleh subscribe ataupun you boleh ada deduction sampai RM2,000 maximum. So macam tu caranya. Dan maksudnya you boleh katalah satu syarikat charging network charge you 200 ke 300 ke, ataupun ada mahal sikit 400 ke, whatever lah dia punya charge untuk subscription dia. So you boleh then decide, okay, tahun ni kita letak kat sini dulu, kita tengok dengan yang ni dengan yang ni. Tapi kalau yang ni tahun depan dia punya network dia tak grow dengan elok, kita incentivize yang lain pula. Itu terpulang pada customer. Jadi kalau customer ada peluang macam tu, dia akan incentivize dengan betul, pasal dia akan hanya subscribe kepada network yang berguna kepada dia. Network yang pasang dia punya charging station dekat belakang stadium, susah tempat orang nak pergi, hanya sebab kat situ murah dan senang, tak siapa nak pergi. Pasal benda ni memanglah satu halangan dia ialah cost. Dan kalau kita nak fikirkan hanya tempat yang murah, dan tak semestinya tempat tu orang nak pergi. Kan? Tempat yang mahal tu, macam sebagai contoh lah kan, kalau kita nak buka charging network dekat tepi highway memang mahal. Macam-macam cost ada kat situ yang terlibat. Sebab satu, the highway operator dia ada standard yang dia nak maintain. So dia akan charge macam-macam lah. Satu, dia tak nak tempat dia kotor, bersepah, apa tak nak. Pasal kita punya sebenarnya kawasan rehat highway di Malaysia ni antara yang terbaik di dunia lah. Saya tak tahu lah kalau awak pernah travel mana-mana pun, saya rasa memang antara yang terbaik di dunia lah. Dari segi facility, dari segi kebersihan dan macam-macam lagi. Dan terutamanya benda ni kita nampak sangat dia punya terrornya tu ialah masa waktu perayaan pun dia tak rabak. Tahu? Ya, queue panjang tapi masih lagi facility berjalan macam elok. So standards tu ada cost dia. So kalau syarikat kata okeylah aku tak nak pasang semahal. Yalah, mahal pasal banyak orang nak guna kat situ, kan? So kita kena incentivize tempat-tempat yang susah, tempat-tempat yang cost tinggi ni. So that is why kita bagi insentif tu kepada pengguna. Kita pakai highway. So kalau you ada pilihan nak guna charging network yang duduk atas highway atau yang off the highway, mana yang you nak bayar for subscription? Saya rasa kebanyakan orang akan bayar yang duduk atas highway punya. Sebab kita tak nak kena keluar. But of course, ada juga orang yang akan kata aku tak nak duduk atas highway sebab ini lebih murah. Mungkin the subscription rate is lower, the charging is lower. So kita bagi the market to decide. Some companies akan decide dia akan buka charging network dia luar pada highway, tapi disebabkan cost dia lebih rendah, mungkin dia boleh jual electricity kepada kita pada kadar yang lebih rendah. So terpulang pada masing-masing. But at least kita kena bagi hak untuk incentivize tu kepada user, at the end user. So kat situ saya kata insentif untuk charging network ni betul memang kena ada, tapi kena bagikan kepada pengguna untuk decide ataupun buat keputusan kat yang mana satu dia nak sokong. Kerajaan jangan bagi terus kepada operator. Dan saya setujulah dua-dua Toyota dengan Proton pun minta income tax relief untuk BEV charging subscription and home charging installation to be increased to more than $2,500. Sekarang ni dia punya insentif hanya untuk RM2,500, which saya rasa is fair sebenarnya, tapi you boleh sekali je you boleh claim. I think you should be able to extend it lah. For example,
Katalah you tak nak bagi sampai 10,000 macam MyEV Owners Club minta, katalah you bagi one off untuk charging station, you bagi 2,000. Because kalau you nak pasang yang mahal punya, mungkin 3, 4 ataupun 5,000 lah. Kalau untuk yang sampai 22 kilowatt, tapi itu hanya rumah yang 3 fasa elektrik dia. Kalau rumah single phase, hanya sampai 7 kilowatt jam saja. So untuk bukan semua orang akan enjoy the big savings lah. So but then again, kalau rumah you 3 phase, chances are you bukan you probably T20 ataupun upper end of the M40 lah. So that means you memang M40. So that means you boleh afford sebenarnya nak bayar the additional. So you bagi a little bit of incentive, you bagi 2,000 dan 500 tadi tu sebenarnya pada saya lah untuk subscription lah. So kalau kata you nak extend lagi, 500 tu you extend lagi for another 4 years. So jadikan dia 4,500, tapi yang 500 tu dia extend for 5 years. 2,000 one time only. That makes a bit more sense, because then you boleh decide how you nak support the charging network over 5 years, and that will help for the correct ataupun the best charging network to thrive lah kan. Dan satu lagi yang Toyota minta yang agak interesting lagi, kata encourage insurance companies to offer attractive insurance premium discount for all types of electrified vehicles including hybrid electric vehicles. So this is, and then satu lagi dia minta encourage financial institutions to offer attractive financial rates for all types of electrified vehicle purchase. Jadi nombor 8 dengan nombor 9 ni, kalau kita tengok sebenarnya ianya terlibat dengan ESG score untuk syarikat insurans dan juga syarikat keuangan. Sebab apa? Syarikat-syarikat ni semua pun dia orang kena tengok bisnes yang dia orang buat ataupun customer dia orang tu macam mana. Sebagai contoh, ada satu bank di Australia, nama dia Bank Australia, bukan bank negara Australia, Bank Australia, just the name of the company. Dia akan berhenti membuat pinjaman untuk kereta yang mencemar ataupun yang ada tailpipe emission by 2025. Lepas 2025 dia dah tak nak finance dah. So mungkin dia fikir, gila dia orang ni kan. Ada ke cukup banyak ke kereta dia nak finance lepas tu. So apa yang akan berlaku ialah dia orang ni akan offer better rates lah. Kenapa dia akan offer better rates? Sebab nanti dia orang punya ESG score akan lebih cantik. So bank-bank ni semua pun dia orang akan ada, saya nampak in the future dia akan bergerak di mana all the national bank ataupun the reserve bank of each country, macam kita kat Malaysia, Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia pun dah mula minta ESG reporting untuk financial institution bermula 2024. Tapi dia tak ada macam keperluan lain lah ataupun tak ada syarat-syarat lain, just report aja. Tapi selepas pada tu saya percaya akan ada kadar keuangan ataupun kadar pinjaman yang berbeza untuk syarikat yang mempunyai ESG score yang berbeza-beza. Pasal ESG ni walaupun is tak perfect lah, sistem ni orang boleh game di mana kita tengok sekarang ni Shell sebagai contoh, Royal Dutch Shell, syarikat minyak, dia punya ESG score dia lagi tinggi daripada Tesla. Kenapa? Sebab dia pandai main benda game tu. It's just about how good your lawyers are and how good your accountants are and how to find correct classification to put your expenditure and your investment supaya dia masuk dalam kategori yang lebih hijau. Sometimes it's just wording, so you have to be quite careful lah. But whatever it is, apa yang akan berlaku ialah saya nampak banks hari-hari dia orang pinjam duit. Bila dia orang punya nak clearing, dia nak clearing, kadang-kadang dia short ke apa ke, hari-hari dia orang pinjam duit. Biasa tu. Dia ada interday punya rate, dia ada whatever lah dia orang pinjam lah untuk hari-hari nak clearance tu. So I think dekat situ banks yang mana ada good ESG score will get lower rates of financing. Bank negara akan kata they will enjoy lower rates of financing for your interday punya borrowings. So itu yang akan membuatkan dia orang akan bergerak ke arah itu. Dan kenapa saya rasa Bank Australia dia dah move ahead forward, pasal dia nak make sure dia punya ESG score cantik, so that when that policy is implemented, they will immediately get to enjoy lower interday rates ataupun interbank rates bila dia orang punya daily clearing lah. So itu akan memberikan dia orang sebenarnya kelebihan keuangan yang agak besar. So saya nampak Toyota ni dia minta benda ni kerana Toyota sebenarnya kalau you tengok dia punya siaran media sekalipun, dekat bawah tu selalunya dia akan letak dia orang punya apa dia panggil United Nations Sustainable Goal punya kategori. Sebagai contoh, kalau dia buat press release pasal hybrid, dia akan adalah kategori mana yang benda ni terlibat sebenarnya dengan those sustainability goal. Sama ada is lower emission ke, sama ada is more sustainable dari segi apa ke lah, tak tahulah,
zero carbon steel ke, macam-macam lah, dan semua benda-benda macam tu. So these things are all very very important, dan semua all these companies kena start to look into it lah. Dan saya sendiri sokong benda ni walaupun ianya tak perfect. Kenapa? Kerana it's a step in the right direction. Jadi for the longest time, this agak dah lama lah, daripada tahun 60-an, mungkin lebih awal daripada itu, antara salah satu benda yang paling sukar sekali untuk kita lakukan dalam sistem accounting ialah macam mana kita nak internalize kos alam sekitar. Syarikat, apa-apa syarikat lah, bila let's say contohnya lah kan, kita nak tebang pokok hutan untuk tanam kelapa sawit. Kita tak kira kos hutan tadi kita tebang tau. Kos hutan tadi tak termasuk. Yang dia kira hanya kos premium tanah yang dibayar pada kerajaan. Katalah, tak tahulah siapa-siapalah minta 10,000 ekar tanah hutan. Dapat 10,000 ekar tanah hutan dengan premium 4,000. So you bayarlah 40 million and that's it. That's the only thing yang akan appear dalam you punya accounting as cost of the land. Tapi sebenarnya tadi pokok ada kat situ, dan satu pokok, setiap pokok menghasilkan oksigen sebagai contohnya. Setiap pokok tu menyerap air hujan, mengelakkan banjir sebagai contohnya, dan juga menghasilkan ekosistem yang stabil untuk flora dan fauna dan biodiversity dan sebagainya. All those things are not taken into account. It just goes as zero. Macam mana kita nak internalize benda ni? So ESG ni salah satu cara. I'm the first to admit benda ni tak perfect. Banyak flaw dia dan banyak masalah. Tapi ialah benda yang memang kita kena sokong. Dan bila kita nampak kesilapan tu, kita jangan kata benda ni terus buang terus. Kita cuba betulkan benda tu. Pasal ini memang satu proses yang sukar. Dah berpuluh-puluh tahun. Ingat-ingat 40-50 tahun kita cuba nak dapatkan benda ni. Dan sekarang ni dah nampak macam ada satu cara lah yang mula diterima pakai. Dan ini sesuatu yang patut kita sokongkan lah, kan. Dan yang kedua ni, yang terakhir ni, yang saya rasa interesting dalam Proton punya wish list, ialah dia kata, ialah kita nak berganjak ke teknologi yang lebih elok, kan. Kita kena incentivize lah orang untuk tukar kereta ke teknologi yang lebih elok lah. Tapi dia sebut kat sini ialah in order to maximize use of roadworthy vehicle that are equipped with new technologies and environmental conservation features, it is important to concurrently reduce the number of aged vehicles on the road. Macam mana kita nak kurangkan bilangan kenderaan-kenderaan yang mencemar atas jalan raya? Kalau kita kata kena ban, orang akan marah. Pada saya, ini ialah cerita annual inspection sebenarnya. Kalau selagi kereta tu dijaga dengan elok, biarlah dia ada atas jalan raya. As long as dia kekal sebagai kenderaan yang sesuai digunakan atas jalan raya, biar dia kekal atas jalan raya. Sorry. Dari segi dia punya pencemaran pun, as long as it is within range lah of dia punya production value, katalah kereta tu kereta tahun 1990-an dan kadar pencemaran yang masa baru ialah sekian, kita mesti ada like a table ataupun a graph yang allow for the emission to get worse a bit lah, kan, up to a certain whatever lah dia punya curve dia. Tak tahu macam mana you nak kira lah, maybe you do a linear way ke apa ke, but as long as it's within reason lah. Pasal kenderaan lama mestilah kurang bersih daripada kenderaan baru, tapi as long as it's road legal, kita kena okeykan lah, biarkan lah. Pasal kalau tidak, habis kereta-kereta klasik semua kena buang, kan. So benda ni is a balance between environment, between history, between culture and juga minat orang. So kita tak boleh nak simply look at it from one aspect lah. So kat situ saya setuju dengan Proton ni. Dia minta kita adakan cara lah untuk mengurangkan ataupun menggalakkan orang bertukar kepada kereta baru. Dan pada saya ini adalah annual inspection punya cerita lah. Dan annual inspection ni tak tahulah mana nak datang dia. Saya rasa mungkin syarikat insurans kot nak kena mulakan benda tu, sebab insurans tu satu benda yang wajib. Dan yang saya nampak yang akan mendapat kelebihan utama ialah syarikat insurans lah. Dan satu lagi, Proton minta subsidi of 5,000 per car per owner to be provided for exchange of vehicles priced below 60,000 to support ownership affordable new vehicles by consumers. Yang ni macam scrap for cash lah. Dulu kita pernah buat masa 1998.
dan tak silap saya bukan 1998, masa 2008 kita pernah buat. Dan masa 2008 bila kita buat tu memang permintaan dia sangat tinggi lah. Macam Proton dengan Pro 2 pun kejap je dia punya kuota tu habis. Dan ini satu cara yang agak okey juga. Cuma dia punya syarat dia tu lah. Sama ada kita hanya biarkan kepada semua kenderaan bawah 60,000 ataupun ada syarat-syarat lain. Mungkin kenderaan tu kena qualify sebagai energy efficient vehicle ataupun tidak, atau macam mana. To me, kalau kat situ, kalau tanya saya, kalau ada satu lagi additional tag lah, iaitu untuk energy efficient vehicle, dan saya rasa ianya lebih bagus lagi. Okey, ni pula wishlist Proton yang spesifik kepada OEM lah. Sebab Proton dia OEM jadi dia minta wishlist yang boleh membantu untuk memperkukuhkan lagi industri otomotif tempatan. Jadi bila kita cerita industri otomotif tempatan ni, dia melibatkan lebih banyak benda daripada kenderaan tu sendirilah. Benda bukan cerita ada kereta je kat sini, tapi macam mana kita nak boleh menghasilkan kereta tu secara tempatan lah. Jadi di sini Proton minta development grant untuk R&D dan juga untuk pelaburan dalam teknologi otomotif terbaru, terutamanya segmen-segmen yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan lah. Dan antara benda yang disenaraikan kat sini ialah, pertama sekali ialah vehicle platform and underbody design development. Jadi vehicle platform ni adalah benda yang paling mahal sekali sebenarnya untuk development. Dia bukan reka bentuk luar tu yang you nampak, kulit luar tu, yang tu tak mahal sangat. The underbody design ni paling mahal sekali sebab bila you nak reka bentuk underbody design tu, satu, pertama sekali itu ialah struktur asas dia lah. Dan dekat situ akan menentukan macam-macam benda. Dia akan menentukan kegunaan ruang kat dalam kereta macam mana. Dia akan menentukan packaging macam mana, enjin tu makan ruang banyak mana, dan juga akan menentukan kekukuhan struktur kereta tu sendiri. Maksudnya bila dia nak buat ujian kemalangan, benda ni jugalah yang akan membantu dia dulu. Bukan kulit luar tu dah tak ada benda pun. Sebenarnya kulit luar tu tak membantu langsung. Tu pasal agak pelik sikit bila orang ketuk body kereta dia kata, oh ni body 10 milo ni. Kalau dia faham sekarang, kalau dia nak tengok, banyak kereta body luar tu dah makin nipis. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia transfer berat tu ke struktur dalam. Maksudnya kulit luar tu tak perlu tebal. Kulit luar tu ketuk sekarang senipis-nipis yang boleh dia orang buat. You akan perasan tu banyak kereta dah jadi macam tu lah. So sebenarnya dekat R&D ni memang setuju sangatlah, vehicle platform underbody design tu penting. Terutama sekali dekat pasaran kita di Malaysia ni. Kerana kita punya market ni agak terhad. Jadi untuk syarikat macam Proton dengan Pro 2, bila dia nak bangunkan sesuatu platform, sebenarnya untuk bangunkan platform ni, you punya sale untuk satu platform tu setidak-tidaknya setahun satu platform kena ada dalam 200,000 lah. Kenapa macam tu? Sebab kalau boleh dalam masa 5 tahun adalah 1 juta kereta jual. 1 juta tu maksudnya kalau the development cost untuk platform 1 billion, that means you boleh amortize 1,000 satu kereta yang you jual. That sounds like something like 1 billion. Oh tak, 1 billion tu rendah sebenarnya. Memang sebelum ni kita ada dengar Proton boleh develop platform, all new platform, tak silap saya lah. Kalau you tengok mungkin Preve Suprema tu cost dia dekat 1 bilion lah, ataupun 1 bilion. Dan itu memang cost dia macam tu lah. Itu kira murah lah. Untuk syarikat kereta nak belanja hanya 1 bilion ringgit, agak murah lah untuk dapat satu completely new platform. Pasal kalau kita tengok dekat Europe, it could be 1 billion euro. Ataupun kalau kat Japan pun sebab 1 billion euro ataupun 1 billion US dollar to get one new platform. Tapi for them, macam Toyota, kalau kata dia gunakan platform tu untuk buat Toyota Corolla saja, dia jual Corolla setahun 1 juta. Dan daripada platform yang sama, dia buat derivatif lain. Pasal JDM kan macam-macam jenis ada kan. Dia ada itulah, inilah, dia buat van lah kat situ. Dia buat macam-macam benda dia boleh buat kat situ. Dia buat SUV. So, dia orang boleh buat macam tu, dan kita tak mempunyai pasaran yang cukup besar. So, insentif daripada ataupun bantuan daripada pihak kerajaan tu cukup bagus lah. Tapi pada saya kalau boleh, saya mintakan benda tu dikaitkan dengan ekspor. So maksudnya you boleh minta insentif ni, katalah sebagai contoh lah kan, you punya R&D tu I bagi dekat you 30% aja. Whatever you spend, I bagi you 30% aja. Just on the spending alone. Bila you jual kereta tu, actual sale, I bagi you another 30%. Okay? So you kena push for sale. Dan kalau you export,
I bagi you 50%. So then whatever lah the percentage terpulang lah pada orang yang lebih pandai pada sini, saya sebut je lah, so that you akan lebih mahu export. So then there is incentive for you to figure out macam mana nak expand your sale beyond Malaysia. Because bila kita bagi insentif ni, ialah it's taxpayers money. Kita nak tengok ROI. Memang kalau kita jual kereta tu secara tempatan, of course there's ROI lah, sebab kita dan boleh develop all this component from local suppliers. Tapi bayangkan kalau kita export benda tu, then dia ada another multiplier, iaitu kita reduce kita punya trade imbalance, ataupun kalau kita ada any kind of trade deficit, kita boleh reduce benda tu. Jadi trade deficit ni satu benda yang sangat-sangat penting lah untuk negara macam Malaysia ni, sebab kita satu negara kecil and we are a trading nation. We are generally a trading nation lah. So dengan as a trading nation, kita perlu export banyak benda. Kalau kita tak boleh export banyak benda, kita banyak import, mati kering. Kita adalah kecil kan. Resources kita pun tak cukup. So I agree with this, cuma saya nak kalau dia nak diberi insentif tu ada fine tuning dekat situ lah. Of course dia juga minta untuk upper body design engineering and powertrain development including engineering integration activities. All this semua saya setuju, cuma saya nak attach tadi tu lah syarat tambahan tadi tu. Kemudian dia minta juga insentif untuk new emerging technologies toward intelligent connectivity, intelligent driving, related features that optimize occupant safety and roadworthiness. Ini pun saya setuju jugalah, sebab saya tak tahu banyak mana yang kita telah berjaya bangunkan secara tempatan benda-benda macam ni lah. Connectivity, intelligent driving dan sebagainya. Ini satu yang bagus lah. Terutama sekali moving forward, kita nampak memang intelligent driving ni akan banyak membantu, bukan saja mengurangkan bilangan kemalangan jalan raya, tapi juga mengurangkan kos yang terlibat lah, macam kos hospitalization, loss of labour dan sebagainya. So benda ni memang setujulah, saya setuju sangat. Dan juga dia juga minta insentif untuk new energy vehicle design and engineering development for local manufacturing of EV and hybrid vehicles for local distribution and local market and export countries. So ini satu lagi benda yang agak terkait dengan saya punya own wish list lah kan. Dan yang seterusnya, Proton minta insentif juga untuk digitalization. Digitalization ni Industrial Revolution 4.0 lah, basically IR 4.0 ni ialah satu benda yang kita nampak macam, pada saya lah, mungkin saya tak perhati betul-betul, tapi nampak macam mungkin kita tak begitu jelas dengan apa yang kita dimaksudkan dengan IR 4.0 ni. Jadi ini saya punya my take on it lah. I could be very very wrong because I bukannya pakar dalam benda ni pun, tapi kita tengok daripada luar. So setiap level of industrial revolution, ataupun rather every step of technology revolution yang kita tengok dalam kehidupan manusia lah. Kita mula daripada manusia zaman batu sebagai contohnya. Jadi zaman batu kita hunter-gatherer. Kita memburu dan kita kutiplah buah ke sayur ke, kutip, kita tak tanam. Kita buru dan kita kutip, we are hunter-gatherers. Kemudian apa yang berlaku? Kita berjaya membangunkan pertanian. Kita gerti bercucuk tanam. Jadi keupayaan ataupun kebolehan untuk mencucuk tanam ni sebenarnya apa dia? Sebenarnya that is the first step of us being able to understand nature, gather information, process it and understand it. So every step of the way sebenarnya is an information revolution. You kena tengok the farming ataupun agriculture as an information revolution. Kenapa saya cakap macam tu? Jadi antara benda-benda yang penting yang telah dilahirkan untuk membolehkan kita bercucuk tanam ialah apa? Ialah takwim, kalender. Kalender tu adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Tanpa kalender, you tak boleh cucuk tanam. Siapa sini duduk dekat bendang? Siapa sini duduk dekat bendang? Ni especially untuk annual crop. Tanya tengok orang kerja bendang tu, dia tahu hari apa nak kena pergi cucuk tanam. Hari apa nak tabuk benih, hari apa nak angkat, nak cucuk pergi kat bendang betul. Tahu kan? Mana main benda tu? Itu semua daripada takwim. Jadi you tengok mana-mana civilization yang tua-tua, tak kiralah di mana pun, di Timur Tengah ke, di India ke, di China ke, di sini ke, di mana ke, kan? Di Amerika Selatan ke, di Afrika ke, antara benda yang penting ialah timekeeping.
record keeping. That is why you tengok Angkor Wat, dia ada satu hari di mana matahari akan line up. You tengok this winter solstice ke, summer solstice ke, spring ke, apa ke, first day of spring ke, itu semua all these big monument sebenarnya is timekeeping. Bila matahari tu masuk, itu dia tahu dah, okay, berapa hari dia nak kena tanam, berapa hari lagi nak kena tuai. So it is actually every single step is an information revolution. Kena faham ya? So then we move to keduanya, we start having metal tools. Sebelum tu kita punya tools kita ialah whatever lah, batu ke, tulang ke, apa ke, kayu ke. Kemudian metal tools. Metal tools is another level of information revolution di mana kita faham bahawa dalam perut bumi itu ada logam. Dan kita dah faham macam mana sebelum tu kita jumpa logam. Kita jumpa logam daripada gunung berapi. Kadang-kadang gunung berapi dia memang dah cair siap, you jumpa ketul-ketul logam lah. Daripada situ you boleh buat simple tools, whatever, because memang dah ada logam siap dah. Tapi you nak bentuk logam tu, kita tak ada kefahaman macam mana nak meningkatkan suhu api. Oh, ni macam, ya ke betul ke? Ya betul. Sebab logam untuk you, katalah you dapat copper ke, bukan besi, bukan iron lagi lah, you still copper lah, benda-benda yang lembut-lembut sikit lah. Still memerlukan suhu yang tinggi untuk you cairkan dia, dan untuk lembut ke dia, untuk you temper. Nak bentuk lah jadi apa-apa. Jadi plow ke, ataupun orang bajak ke, nak jadi pisau ke, nak jadi apa ke. Siapa yang figure out benda tu? Ada orang yang akan jumpa, dapati bahawa kalau kita bakar pakai kayu, api tu tak cukup panas. Tapi kalau kita pakai arang ataupun arang batu, suhu tu lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kita dah concentrate the carbon. So you nak bakar, api tu suhu dia lebih tinggi. Dari situlah yang kita boleh develop metal tools. Sama lah, moving forward, Industrial Revolution, Victorian era, we figured out macam mana kita nak gunakan haba dan air menjana steam, kuasa steam. Every single step of the way, kita multiply kita punya ability to produce through information revolution. Jadi IR 4.0 ni, the information revolution ni dekat mana? Kat komputer tu tadi tu. So the computer system now allows us to, satu, tak lupa lah. Kalau dah ada sistem komputer, tak lupa lah. Sebagai contohnya, hari ni ada appointment, tak lupa lah. Benda tu akan bunyinya. Kalau dah set lah, dia akan bunyi lah. Kan? So kita tak lupa. So kita punya sistem manufacturing ke, marketing kita ke, memang memerlukan sangat-sangat digitalization. Semua benda elok transfer ke situ. Bukan untuk apa. Yalah, some people might say, ni semua over reliant on komputer. Ya dah, memang teknologi tu dah ada. Kita bergantung lah. Kalau kata jangan bergantung pada komputer, jangan bergantung pada api, jangan bergantung pada besi, jangan bergantung pada, because that's just the way it is. That's how we progress. So dengan digitalization, kita boleh improve macam-macam benda. So improvement information tadi tu sebenarnya daripada kita tanam bucuk tanam, kita metal tools apa semua, what it does is it allows us to be more efficient, lebih cekap. Dari segi apa? Dari segi penggunaan tenaga sebenarnya. Every single step. So bila kita dah tak perlu mencari makanan kat hutan, tak payah cari ubi tengah-tengah hutan nak cari, you tanam, you focus you punya effort kat sini je. Ada kebun. Tak sibuk nak jalan masuk hutan 3 hari nak cari dapat ubi kayu. Tak payah tanam kat sini je. So that's efficient use of energy. But itu kita masa tu physical energy kita je lah. Kan? So bila kita buat industrial revolution seterusnya, metal tools, kalau dulu nak korek tanah tu pakai kayu, letih lama dia, tak cukup tajam. Yang ni cepat kita boleh buat. Bajak semua dengan lebih cepat. Kita punya lembu, kebau semua boleh tarik, boleh bajak tanah lebih cepat. Sama lah. More efficient use of energy. Moving forward, steam pun sama. It's a more efficient use of energy. The link between information dengan energy is very close. Every time we improve our understanding, we improve our efficiency. Efficiency ni energy je. Tanya orang fizik, dia kata dua benda je. Power, energy and information. Dua benda aja sebenarnya yang actually matters. Okay? So, bila kita dah ada capability for this thing, memang saya setuju bila Proton minta benda ni, digitalization ni adalah something yang the government should really push for, sebab this will help us to improve our efficiency. Improve our efficiency. Benda, okay, satu lagi yang Proton minta, quite specific, engineering and development of automotive TDM, tools, dies and molds for domestic and export operation. Tools, dies and molds ni memang saya rasa satu benda yang kita ketinggalan jauh ke belakang. Saya ingat masa bila 2016 ke, masa tu Myvi second generation kot ke, was it Azia, anyway one of those models.
So disebabkan kereta tu tengah popular sangat, ini cerita betul lah, bukan rekaan. Apa yang berlaku, Perodua push dia punya yang buat dashboard molding tu, push nak minta parts yang banyak ni, nak make sure tak sangkut production push sampai crack dia punya die. Mold dia crack, pecah. So bila mold dia pecah, nak buat macam mana ni? Kita tak ada orang boleh buat repair kat sini. They had to pack the whole thing, masuk kapal terbang, hantar pergi Taiwan, tak silap saya. 20 hari nak fix benda tu, datang balik. Kita tak ada orang boleh fix kat sini. Can you imagine? The mold untuk buat dashboard, kita tak ada orang nak fix kat sini. So this TDM memang something yang sangat-sangat important. So saya tengok memang clear lah, ini obviously very technical punya staff yang memang kalau you bukan OEM, you akan tak nampak lah benda ni kan. You bukan in the industry, you tak akan nampak benda tu. Kemudian yang last sekali, dia minta investment in programs to reduce CO2 emission covering vehicle development and infrastructure at workplace. This is very important sebenarnya, because the whole thing sekarang ni, kenapa kita cerita tentang CO2 emission? Okay. So CO2 emission, dengan CO2 emission ni, dia basically pencemaran ni ialah the more polluting something is, the less efficient it is sebenarnya. Bila satu benda tu dia menghasilkan banyak bahan kumbahan, banyak sampah, means dia tak cekap. Means it's not efficient. So it's an inefficient use of energy. So bila kita, this is cerita ni CO2, never mind lah you nak fikir conspiracy theory sebab whatever lah, you tak percaya dekat climate change ke apa ke, the effort to reduce emission ataupun mengurangkan pembaziran ialah satu usaha untuk meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. And that can only be good. You know? So kat sini kita nampak adalah satu benda yang Proton sendiri dah buat, iaitu diorang dah pasang 12 megawatt of solar dekat Tanjung Malim. Tetapi sebelum Proton pasang 12 megawatt of solar dekat Tanjung Malim tu, diorang dah buat beberapa benda sebelum tu. Dan antara benda yang dia dah buat ialah dia dah tengok dia punya existing power system, dan dia dah figure out dulu pertama sekali macam mana untuk dia mengurangkan kadar penggunaan tenaga tadi tu. So first, antara benda yang mudah yang dia orang boleh buat, sebelum you nak ganti lampu jadi lampu LED, you tengok adakah keperluan cahaya dalam satu tempat tu betul. So contoh ni just cahaya lah, cahaya. How many lux do you need dalam office? Berapa lux? Ni semua ada guidance sebenarnya. I think there's a green building guide di mana dia bagi dah dia punya guidance dia. Dekat office, tempat kerja-kerja macam ni, berapa lux cahaya. Kalau dalam kilang, berapa lux cahaya. So you dah boleh tentukan berapa lux cahaya yang kita perlukan ada, dan Proton dah go through the entire office dan everything, dia dah fikirkan, dah tengok, dah nampak dah. Optimum temperature untuk working, berapa? It's not 20, it's not 21, it's around 24, 25 selalunya. So kadang-kadang office kita masuk sejuk sangat, dia tak membantu siapa-siapa pun, kecuali mungkin dalam senario recording studio. Mungkin tempat high energy, you just nak make sure benda-benda semua tak boleh overheat, dan yang orang yang depan kamera pun tak berpeluh ke apa ke lah. But so dia orang dah buat tu dulu. So that means dia orang dah kurangkan dia orang punya bil elektrik. Kemudian dia dah optimize semua chiller, apa semua dah optimize, dan baru dia dapat tahu sebenarnya. This is important sebelum you pasang tadi the solar panel tu. Sebab apa? Sebab bila you dah reducekan semua ni, baru you nampak your true level of energy yang you perlu pakai. Bila you dah sampai situ, dan baru you boleh tentukan berapa banyak solar tadi nak pasang. Baru boleh tentukan sama ada nak pasang bateri ke, nak pasang apa ke, dan apa ke nya. Daripada situ baru you boleh buat perancangan yang betul. Okay, this is a nice segue to my own wish list lah. So my own wish list ialah untuk bateri. Jadi bila kita nak buat all these anjakan ni semua ni, kan? Basically today what I've been talking about is energy efficiency lah. Bila you sebut industrial revolution, is about a jump in energy efficiency. And we're about to see that in our lifetime. So in order for us to move towards a system yang lebih energy efficient, kita kena ada bateri. Sebab the next step yang kita gunakan, yang kita perlu fikirkan, ialah menggunakan tenaga solar tu secara terus. Selama ni pun, kalau kita fikirkan, sebenarnya apa yang kita gunakan ialah tenaga solar yang kita dah simpan kat perut bumi. The earth is basically a rechargeable battery. So sekarang ni matahari dia hantar tiap-tiap hari tenaga X amount of energy, kan? Jadi pokok jadi kita makan dan sebagainya.
pokok mati masuk dalam perut jadi arang batu, jadi macam-macam lah, peat kan, jadi minyak dan sebagainya. Itu semua actually solar energy yang dah berjuta-juta tahun dah terkumpul. Dan kita sekarang extract balik lah, kita tengah guna bateri itulah. So but that's a very slow process. It takes hundreds of thousands, maybe millions of years untuk dapat benda tu. So tak mungkin lah kita boleh recover balik sebab human civilization is only what, I don't know, 3-4,000 years old at the most, kata orang lah kan. So macam mana cara kita nak move forward? Yang benda yang duk pakai ni dah nak habis dah. Kita kena sekarang gunakan tenaga solar tu secara terus lah. Pasal jumlah tenaga solar yang dihantar ke bumi tiap-tiap hari oleh matahari melebihi tahap mana yang kita boleh pakai. So memang ada. All we need to do is just produce enough solar panels, kita akan ada. Cuma masalahnya solar panel ni pun, kalau kita tak configure our grid betul-betul, kita mungkin akan over install solar panel. This is what is happening dekat California. So bila kita tengok dekat California minggu lepas, dia ada keluarkan advisory over the Labor Day weekend, which is I don't know when, dalam bulan ni lah, Labor Day weekend dia orang, dia kata tolong jangan charge kereta elektrik anda waktu peak hour petang, antara pukul 4 sampai pukul 10 lah, basically, if I'm not mistaken lah. So kenapa tak boleh charge masa tu? Jadi apa yang dah berlaku sekarang ni di California ialah dia orang dah start nampak masalah waktu petang, where they keep getting brownouts. Dan benda ni semula saya pun tengok, saya pun tak faham. Tapi masa kita sembang dengan orang TNB Renewable, kalau nak tengok ni ada link kat sini, kat bawah ni, dia memang sebut benda tu. Dia kata dekat California dia orang dah start berlaku macam afternoon punya brownout. Apa yang berlaku ialah dekat California dia orang dah mula install renewable energy dengan banyak. So solar dengan wind. Solar lah primarily kat sana. Ada wind juga, tapi I think primarily solar. So what happen is that bila you dah install banyak solar, jadi waktu siang, you punya keupayaan ataupun keperluan tenaga daripada stesen janakuasa gas ke arang batu ke dah berkurangan banyak. So they drop all that. So I think dia punya baseline load dia mungkin dah jadi rendah. Kok siang hari dia tak nak pakai, semua nak pakai solar. So what happen is that bila petang, solar tu dia punya drop dia tu mungkin macam, bukan macam gentle tau. Dia macam pukul 10 sampai pukul 4. Lepas tu dia drop is quite steep lah apparently . Saya tak tahu lah how steep, tapi quite steep lah. That's what kita tanya orang yang dekat Proton yang jaga grid pun, dia kata ya lepas pukul 4 tu dia punya drop tu agak cepat jugalah. Before 10 pun dia climb up to 10 tu, 9 sampai 10 tu dia agak cepat lah dia punya climb dia. So macam tu lah. So bila berlaku macam tu, dan California tak banyak grid battery, dia nak ramp up the traditional power plant tu memerlukan masa. Dan kat situlah bila dia tak dapat nak meet tu, the gap, bila the peak power usage is increasing dan this one is falling, dan yang ni tak sempat nak catch up, akan mendatangkan masalah. So benda ni benda yang sama, kita nampak ada satu paper atau lagi tunjuk di mana, di Vermont ke mana ke, ataupun di Massachusetts ke. Anyway, north east US lah. Dia tunjuk benda yang sama di mana the slope tu is become steeper. And that is how you explain it lah. Bila drop ni, yang ni nak kena ramp up cepat, dia tak boleh ramp up cepat, so akan berlaku masalah. So satu cara untuk menyelesaikan masalah ni ialah dengan menggunakan grid battery. That's why pada minggu ataupun seminggu yang sebelum California keluarkan advisory itu, kita tengok Tesla mula launch dia punya virtual power plant kat California. Di mana apa yang dia orang buat, simple. You dah beli Tesla power pack untuk you punya rumah, pasang kat rumah. Tesla power pack tu dia ada software dan dia boleh tolak elektrisiti masuk ke grid. Tesla boleh kontrol, tolak masuk elektrisiti masuk ke grid untuk membantu grid. Dan dia orang cuba dan benda tu berjaya. Dapat membantu mengurangkan masalah. Dan ini bukan isolated. Mula kita dengar berita tu, bila kita tengok balik dekat Vermont ada satu small utility. Dia orang kat US, utility dia bukan macam monopoly satu country lah. Dia macam satu daerah-daerah pun ada dia punya small utility provider. So this one is particularly quite a small utility provider lah. Dia mungkin ada 200,000-300,000 homes kat situ. So what they did was, dia orang beli Tesla Powerwall dan dia orang offer pasang kat rumah customer. So dia orang dah pasang 20,000 ke macam itulah Tesla Powerwall. Tapi you kena sign, setuju bahawa you kena setuju bila diperlukan dia akan ambil power daripada rumah you ni yang dah pasang ni untuk tolong grid. So apa yang berlaku, syarikat pembekal tenaga di situ, dia orang dapat menjimatkan kos peak power berjuta-juta. So the way that it works is like this. So bila you tengok
You punya commercial, kalau you bukan commercial ataupun industrial user, you takkan tahu lah benda ni. Kalau you commercial dengan industrial user, I think medium voltage ke atas kot, low voltage mungkin tak ada benda ni. You akan nampak peak charger dia macam over and beyond your peak rate berapa. Over and beyond selalunya, tak silap saya lah, kalau kat Malaysia ni RM45 setiap kilowatt. Kat rumah kita bayar paling tinggi 57 sen. Industrial above and beyond is RM45. Kenapa? Sebab bila you nak kena beli power daripada you punya picker plant, memang mereka charge mahal. Sebab picker plant tu dia kena jawab instant. Maksudnya katalah contoh TNB dia ada planning long range, dan dia ada planning short range, dia ada planning hari-hari. Planning mingguan pun ada, tapi planning hari-hari pun ada. Maksudnya katalah kita sekarang ni musim macam panas sikit kan. Petang ni kita tak pernah ada, petang kita hujan selalu kan. Let's say musim kata kita tengah panas sikit lah. That means TNB akan nampak trend di mana petang penggunaan aircon akan main lebih awal. Mungkin orang balik rumah panas, dia start aircon awal. So TNB akan nampak trend tu. So dia akan bagi tahu kat dia punya picker plant, okay, kalau biasa kita on pukul 6, hari ni hang mau on pukul 5. Pukul 5 aku nak minta extra power banyak sekian. So picker plant tadi tu dia kena on lah. Kena on and ready. Minta je boleh bagi. Dan dia kena respond within a certain time period lah. Selalunya in matter of seconds lah. So dia kena respond. So benda-benda macam tu, maksudnya dia kena run you punya gas plant tu, be ready on standby. Bukan nak pakai round the clock. Hanya untuk beberapa jam sehari. Bayangkan lah, benda tu bukan murah. Beratus-ratus juta satu. Untuk gas picker plants. Harga dia. You tak boleh jalan round the clock. Siap lah. Dan kita boleh jalan 4 jam lah. Okey lah. Aku charge macam 24 jam juga lah. Macam mana nak buat? Aku tidak kan? So bila this Vermont Power Company dah ada bateri ni, dia tak payah beli picker plant punya power, jimat banyak lah kat dia. So that is why pada saya, on the wish list untuk tahun ni, on the budget, ialah saya nak tengok bateri punya insentif. Itu yang nombor satu sekarang saya nak tengok. Insentif untuk bateri. Bukan bateri specifically untuk otomotif, tak. Tapi bateri untuk the whole country. Specifically bateri untuk power. Untuk grid. Kalau boleh lah. Kan? Tapi nampaknya sekarang ni bateri untuk otomotif macam sesuai juga untuk bateri untuk grid. Tapi moving forward, you can see already that there are companies yang tengah fokus development dia untuk grid batteries. Beza dia grid battery dengan otomotif battery ni ialah grid battery dia tak payah ringan. It does not need to have low gravis. Dia tak payah ringan lah basically, kan? Gravimetric efficiency. Maksudnya dia tak payah ringan lah. Kalau bateri kereta untuk 1 kilowatt you nak berapa kilo ke apa ke, 900 gram ke apa ke, yang ni tak payah, berat pun tak apa. Tapi dia kena maksudnya dia kena tahan lah, durable, reliable dan boleh bertahan berpuluh-puluh tahun. So bateri ini satu benda yang kita kena invite into the country. Bateri teknologi. Sama ada teknologi bateri itu datang untuk otomotif ataupun untuk grid, tak penting. Yang pentingnya bateri. Tapi kita kena specify lah, jangan buka saya ikut duduk lead acid bateri punya kilang tu selalu bagi insentif, yang tu tak perlu. But bateri untuk grid dan bateri untuk otomotif. Tapi whichever one is not important, sebab kita perlukan bateri ni pertama sekali untuk bantu kita punya grid bila kita nak berganjak ke RE, dan juga bila kita nak gunakan kereta elektrik. Sebab dia punya charging infrastructure untuk grid ni, untuk charging infrastructure untuk kereta ni pada pendapat saya lah, akan memerlukan bateri. Suka tak suka kita kena menggunakan bateri. Sebab bateri, kalau tidak, cerita dia macam ni lah. Hang nak charge sekarang ni, kata contohlah, all this big supercharger, macam Tesla punya sekarang, 350 kilowatt, satu kepala. Hang pasang 10 kepala dah 3.5 megawatt. 3.5 megawatt tu macam apa? 2 taman perumahan ke apa? Nak untuk charge kereta aja. Tak mana yang nak letak tu. Jadi kena ada tangki air besar lah kat situ, kan? Kena ada tangki elektron yang besar. Dekat tiap-tiap benda tu kena ada tangki elektron yang boleh charge, trickle charge ataupun charge at the slower rate and then at the discharge during peak time. Sebab itulah kita kena ada bateri ni, dan bateri ni kena ada merata-rata dan kena boleh membantu. Distributed grid is something yang memang kita kena jadikan reality. Distributed power kena jadikan reality. Moving forward, kita kena incentivize battery manufacturing in the country, dan kita kena revolutionize our grid. TNB tak boleh bertindak sebagai just power generation and power distribution.
dia kena berganjak lebih kepada orang panggil power exchange. Dia macam stock exchange lah, power exchange, di mana kita boleh jual dan beli tenaga on the grid. Jadi kalau ada sistem macam tu yang bagus, tiap-tiap rumah akan nak pasang bateri. Dia akan mengurangkan beban investment kepada TNB dan juga kepada keseluruh negara. So we need to have this, because dengan itu, dengan adanya benda-benda macam ni, dan kita boleh dan kemudian masukkan ke dalam kita punya peraturan-peraturan ataupun undang-undang untuk pembangunan untuk local government and housing and local government, perumahan dan kerajaan tempatan, untuk adakan peraturan di mana tiap-tiap pembangunan, setiap square foot kena ada X amount of battery. Kalau strata tak perlu ada solar, tapi kalau non-strata wajib kena ada solar a certain amount. Sebab ini is a way for us to become more energy efficient. Dan energy efficiency ni kita jangan tengok Petronas, tapi kita kena tengok the whole country. Kalau kita tak perlu spend money on energy, you will spend the money on something else. Kalau kita punya cost, lah sebagai contoh lah kan, hari ni kita bayar duit minyak seminggu RM150, katalah sebulan RM600. Let's say we move to EV and suddenly we only need to pay RM300 untuk tenaga lah, sebab elektrik lagi murah. RM300 tu hang rasa hang buat apa? Hang masuk bank kan pergi belanja? Tobat pergi belanja. So that's RM300 that will go into the economy to circulate. And the retail spending is to me is much better than daripada you invest into benda-benda yang macam institutional. Untuk energy ni selalunya ada institutional lah, pasal company-company besar je yang boleh supply energy. Tapi kalau RM300 tu kau tak pergi bayar kat TNB, kau pergi beli makan mi bandung ke, steak ke apa ke, ni semua SME. Mostly will go into SME. Bila dia masuk dekat SME, the circulation is faster. Ni start kita cerita masuk circulation of money, speed of circulation semualah. But that's a whole other story. But to me, insentif untuk tahun depan patutnya kena ada insentif untuk bateri, dan saya dah sebut banyak kali juga, dan bila saya jumpa dengan orang kerajaan pun saya cakap benda yang sama. Ini insentif yang kita perlu adakan, selain daripada memanjangkan insentif untuk kenderaan elektrik dan juga teknologi-teknologi hijau, kita kena ada satu usaha bersepadu untuk menarik pelaburan bateri di Malaysia. Okay? Dan bateri itu kita kena fikirkan bukan just sebagai bateri, but it's a very circular economy, di mana once kita dah establish a very strong battery supply chain, then the whole thing is just being recycled. The need for fresh new raw material becomes less and less important. And if you notice sekarang, the trend towards battery research is towards using material yang paling banyak, paling abundant. Lithium sebenarnya merata-rata ada. It's I think the 5th most abundant material on the planet or some such thing like. Merata-rata ada sebenarnya. So lithium tu is a good thing. Silica is another good thing which orang tengah do explore. Salt is another good thing. Natrium is another good thing yang orang tengah do research. So we need to figure out all these sort of things lah. Research yang mana nampak will be most beneficial. Typically kita kena tengok benda yang dia orang guna tu ialah benda yang paling abundant. Kalau benda yang dia nak guna tu benda susah macam magnesium ke, manganese ke, cobalt ke, then it's good maybe for certain high performance product, but for the general use it's not so good. So ini orang yang lebih bijak dan pandai kena tengokkan apakah sektor yang macam mana, teknologi yang macam mana kita patut incentivize, but whatever it is kita kena incentivize battery. Tu dia, panjang lebar sembang. Kalau dah semak perut, tak apa, tekan juga butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau hang rasa berguna, kongsilah dengan member yang ada kerja dalam komen ke apa, bagi dia tengok sikit. Dan juga minta tolong sikit tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Aku minta komen banyak-banyak sikit kat bawah ni. Kalau hangpa setuju ke, tak setuju lagi bagus, tulis banyak-banyak kat bawah. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Pandu Malaysia Menerima, kita jumpa lagi insya-Allah.